Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalliqna bi khulqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin umat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai tajuk yang ke-8 dalam membicarakan tentang mengenai kemenangan mestilah berada dalam jiwa setiap mukmin. Maksudnya tajuk yang kita nak bincangkan ini ialah orang mukmin ni mestilah berjiwa besar dan dia tidak rasa dalam hidup mereka ni, perasaan pada mereka dia rasa kekalahan dalam pada mereka berhadapan dengan ujian. Ni perkara yang kita kena rasa dalam di kalangan kita supaya kita ni tidak lemah dan tidak kalah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak benda yang kita melalui perjalanan hidup ni, kita rasa kita banyak kita kalah awal sebelum daripada kita berhadapan dengan permasalahan dalam kehidupan kita. Yang ni dilarang dalam agama. Islam ajar supaya kita ni berjiwa besar. Maksudnya dalam hidup kita mestilah kita ni rasa yang kita ni Allah kurniakan kelebihan yang banyak. Ni dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu rasa hina dalam kamu mengharapkan satu perkara. Dalam kamu mengharapkan satu pertarungan. Misalnya contoh kita buat contoh yang mudah apa dia? Kadang-kadang kita ni orang kampung dibandingkan dengan orang bandar, kita pun rasa lemah saja kita. Mentang-mentang kita ni orang kampung, kita kata. Jangan. Dalam agama tak ajar demikian. Agama ajar kita ni tak kira lah orang kampung ke orang bandar ke. Yang pentingnya kita apabila kita sebut saja kita Islam, kita mesti berjiwa besar. Ni hidup orang mukmin. Dia diajar demikian. Ada juga orang kata, saya ni mentang-mentang lah, saya ni lulusan MCE dia bagi. Zaman-zaman dahulu kan. Zaman-zaman dulu tak ada SPM lagi, tapi MCE dia panggil. Saya ni tak ada kelebihan. Saya ni tak ada kekuatan. Konon-kononnya demikian. Agama aja jangan kita, walaupun kita lulusan apa pun, Allah tak pernah kira pada diri kita ni kedudukan kita dan bagaimana. Ini yang kita kena faham. Ataupun dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tengok muka kita kata hodohnya aku, kita sebut, ataupun tak lawanya aku. Ini benda-benda yang menyebabkan kita ni jadi lemah tubuh badan. Islam tak ajar demikian. Islam ajar pada kita berjiwa besar, berjiwa mukmin. Kenapa mesti berjiwa mukmin? Kerana bila kamu rasa diri kamu mukmin, kamu ni dalam keadaan kamu jauh lebih mulia daripada orang lain. Ini benda yang kita kena ada dalam jiwa kita. Jangan kita letak dalam hidup kita ni, bila kita sebut saja kita ikut Islam ataupun kita ikut yang diajar dalam beragama, kita yang menyebabkan kita ni jadi lemah. Ada setengah orang kan, bila dia pergi ke luar negara, misal contoh, dia bertudung. Bila dia bertudung, dia pakai kain tudung, dia tutup nikah dan sebagainya, dia tutup aurat, elok pada diri dia. Tapi bila dia pergi luar negara tu, dia rasa lemah je dia. Dia rasa tak bermaya, dia tak rasa mulia dengan dia pakai kain tudung. Dia nak buka kain tudung. Dia rasa dengan dia buka kain tudung tu, dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan dianya dalam keadaan bertudung. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin ni dia kena ada pada diri dia perasaan yang jiwa mukmin. Jiwa mukmin maksudnya jiwa yang penuh dengan kemenangan. Ada juga dengan kadang-kadang kan kita pergi majlis-majlis kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni contoh-contoh yang anda sebut ni, di antara orang yang rasa kalah. Dia bila kita pergi majlis kenduri kahwin, tengok-tengok pengantin perempuan tu tak pakai kain tudung.
Anak jemaah kita, orang yang jemaah asalnya pakai kain tudung, tiba-tiba tak betul. Misal contohnya, ada waktu tersebut kita tanya kenapa? Alah ustaz, sekali-sekala disebut. Sekali-sekala bukannya sepanjang masa. Tapi kita tanya kenapa? Nak suruh nampak lawa. Lawa bagi dia bila dia tak betul. Dia rasa demikian. Yang ni kenapa jadi demikian? Kerana kita tak rasa mulia dengan menjadi mukmin. Orang mukmin ni dia kena rasa mulia dengan agama. Bila kita ni dalam hidup kita ni kita dapat agama, kita kena rasa dalam hidup kita ni hebat. Allah bagi kelebihan pada kita. Ada setengah orang kan, bila orang tanya dia, nak ke mana tu? Dia nak pergi masjid, nak pergi belajar kan. Dia rasa tak mulia nak sebut pergi masjid, nak pergi belajar. Dia akan rasa pada orang tanya dia, nak ke mana tu? Nak pergi ke depan dia sebut. Nak ke depan je. Dia tak nak sebut yang dia nak pergi belajar. Yang ni benda yang dia takut kalau orang kata, bila kita sebut nak pergi belajar, orang kata tu dah tua tu, nak mati dah tu. Ataupun bila pergi belajar je, dia rasa pada diri dia hina dalam hidup dia. Islam tak ajar demikian. Islam ajar, kamu jangan rasa kamu ni rendah diri. Wala tahinu fi ibtira'il qaum. Allah sebut, jangan kamu ni rasa dalam keadaan kamunya rasa rendah diri pada kamu dalam bersaing di kalangan musuh-musuh agama ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, kalau kamu rasa sakit, kalau kamu rasa kamu ni pedih dengan ujian dalam hidup kamu, orang kafir itu pun sama juga. Mereka pun in takunu ta'lamuna kama ta'lamun. Mereka di dalam keadaan yang kamu sakit, mereka pun sakit juga. Tapi kamu ni beza sikit dengan orang kafir. Kat mana kamu beza? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang kafir itu mereka tidak pernah mengharapkan pada Allah, dan kamu pula meletakkan harapan kamu dengan Allah. Maknanya kamu ada Allah, mereka tak ada Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka ni mengharapkan, orang kafir ni hidup dia dalam keadaan yang tak ada harapan untuk Allah. Dia berharap dengan apa? Atas dunia ni mereka buat dengan benda yang dalam hidup mereka, mereka buat dengan benda-benda yang namakan dengan apa dia, kehidupan, untuk dengan kelebihan yang mereka ada saja. Tapi kamu ada kelebihan lagi. Apa dia? Allah ni dalam keadaan jauh lebih mulia daripada apa yang mereka miliki tadi. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu ada doa, mereka tak ada doa. Bahasa yang nafsu kita boleh faham dalam diri kita ni, ataupun memudahkan kita untuk nak faham. Maknanya pergantungan kita dengan Allah, mereka tak tahu nak bergantung dengan siapa. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini maknanya besar pada kita, jiwa orang mukmin ni, jiwa yang penuh dengan kemenangan. Jangan kita lemah dalam hidup kita bila kita berhadapan dengan ujian. Ada sepotong hadis yang cukup bermanfaat ingin saya kongsikan. Ia adalah sesuatu yang amat berguna yang boleh dijadikan sebagai panduan. Dalam hidup kita ni ada benda yang boleh kita jadikan panduan. Hadis Rasulullah cerita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dujana yang berjalan dengan angkuh di antara tentera kaum muslimin yang kalah. Saat orang Islam kalah, tiba-tiba dia berjalan dalam keadaan yang tegak juga. Dia berjalan dalam keadaan yang sombong lagi, dalam keadaan besar lagi pada diri dia. Abu Dujana, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia walaupun dia balik daripada kekalahan satu peperangan, tak disebut, tak ingat dalam peperangan apa dia balik tersebut, lalu dalam keadaan begitu Rasulullah sebut, sesungguhnya cara jalan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali di tempat ini. Rasulullah sebut medan peperangan melawan musuh. Rasulullah kata, kalau dia berjalan tempat lain, dosa berjalan macam ni. Tapi bila dia berjalan macam ni, tak dosa, tak jadi dosa pada diri dia. Kenapa tempat ni tak menjadi dosa? Kerana dia nak tunjuk bahawa walaupun nampak kalah, sebenarnya menang. Anak pernah ceritakan pada jemaah sekalian kan, bila Abdullah bin Umar dia mengkebumikan jenazah anak dia, selesai daripada dikebumi jenazah anak dia, dia ketawa, dia senyum, ketawa, ketawa. Bila dia ketawa, sahabat-sahabat yang lain terkejut. Kenapa kamu lepas kebumi jenazah anak kamu boleh ketawa? Patutnya kamu tak ketawa dah, sebab
kamu dah ke bumi jenazah anak kamu rasa sedih. Katanya Abdullah bin Umar, tak, aku buat macam ni nak suruh syaitan kecewa melihat peribadi aku. Aku buat ni nak suruh syaitan sakit hati tengok perangai aku. Syaitan kan, dia nak suruh kita ni sedih. Patutnya dia nak suruh kita sedih. Tapi Abdullah bin Umar dia kata, tak, aku buat ni dengan tujuan nak suruh syaitan tu sedih dengan perangai aku. Ni terbalik dipanggil. Patutnya lepas pada ke bumi jenazah anak dalam keadaan sedih, nak sayu. Tapi dia tak. Nak sama juga dengan Abu Dujanah ini. Abu Dujanah ni, bila dia dalam perjalanan, dalam keadaan yang sebegini, balik daripada perang, walaupun kalah, dia berjalan tegak je. Tak rasa dalam keadaan yang sayu, sedih dan sebagainya. Kita kan, orang Melayu kita kalah bola pun sayu tu. Orang Melayu kita kalah bola, berkelahi di antara JDT dengan apa dia, Perak tu. Nak sebutnya dua-dua tu berkelahi. Tu orangnya. Kita bola sebiji je orang kita. Padahal kalau kalah apa masalah ni? Kalau menang pun apa masalah ni? Yang penyokong pula nak bertempur di antara satu sama lain. Untuk tak ada bedah dipanggil. Benda yang sedemikian rupa yang akhirnya membangkitkan sentimen kenegerian. Islam dilarang benda demikian. Rasulullah larang sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat berkelahi pasal berebut timba zaman mula-mula kedatangan Islam di kota Madinah. Sahabat-sahabat ni berebut timba air, kerana air tu payah nak dapat. Kemudian puak-puak Ansar kata, wahai Ansar, datanglah tolong kami. Datang tolong kami, katanya puak-puak Ansar. Wahai Ansar, orang-orang Ansar, kerana ni puak-puak Muhajirin ni dah melampau dah ni disebut. Kemudian puak Muhajirin pula sebut, wahai Muhajirin, datanglah kita pakat tolong. Ni berebut timba je. Berebut timba untuk nak ambil air. Lalu Rasulullah dengar, Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah kata, apakah belum cukup lagi zaman jahiliah yang pernah kamu lalui sebelum daripada ini, sehingga diungkitkan kembali kalimah-kalimah jahiliah ini. Islam larang, jangan kamu nak ungkitkan dengan sentimen sebegini. Kita kan bila kita sebut kita Islam, bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita ada beradik di antara satu sama lain. Tak ada beza lah kita. Warna kulit tak ada beza, pangkat keturunan tak ada beza. Kita ni yang membezakan kita ialah at-taqwa. Takwa dia yang membezakan kita. Yang beza kita ni, macam saya dengan para hadirin sekalian. Bila kita temu ni, kita tak ada beza di sisi Allah. Yang bezakan kita, siapa yang paling bertakwa pada Allah. Yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak takwa dia kepada Allah. Yang ni yang kemuliaan dalam hidup orang mukmin. Ini salah satu caranya Rasulullah nak ajar. Rasulullah kata, jalan yang dilakukan oleh Abu Dujanah ni, kalau dia berjalan tempat-tempat lain, kata Rasulullah, kalau dia berjalan tempat-tempat lain, ni dosa. Kalau dia berjalan cara begini. Orang zaman-zaman dahulu kan, orang Kelantan, dia tak boleh orang jalan dalam keadaan melenting. Dia panggil netting. Orang Kelantan dia panggil netting. Jalan keadaan yang hujung kaki je, jengkir gitu. Jengkir gitu. Kalau zaman-zaman dahulu, kalau orang Kelantan ni, kalau berjalan tu dalam keadaan jengkir gitu, dia kata belakang dulu. Belakang tu tak apa lagi, dia kirim salam kapak kecil. Dia kirim kapak kecil tu. Kapak kecil yang menyebabkan bertempur di antara satu kampung dengan satu kampung. Ini cara zaman-zaman jahiliah dia panggil. Zaman jahiliah dulu, berkelahi ni, kalau ada orang sombong satu kampung dengan sombong satu kampung yang lain, satu kampung. Ini berkelahi berebut kepada perempuan, berebut perempuan, berkelahi juga. Kalau berkenan dengan perempuan ni, tiba-tiba perempuan ni tak nak pada dia, nak pada orang yang sebelah lagi. Oh, yang ni mesti bertempur dulu. Di antara ni mesti nak tunjuk hero, nak tunjuk pahlawan. Konon-konon Islam tak pernah ajar demikian. Zaman-zaman dahulu lah. Tapi zaman sekarang ni, yang berkelahi tak pandai sangat dah dia panggil. Tak sama dengan berkelahi zaman-zaman dahulu. Dulu berebut awet dia panggil. Berebut awet ni sampai tahap demikian. Orangnya sampai berebut berkelahi. Tak tahulah zaman kita ni, zaman persekolahan gini, awet tak berapa, berebut Pokemon pula zaman kita.
Zaman kita zaman demikian. Sampai cari Pokemon dalam masjid sekarang. Orang kita ni datang tu pelik tengok. Tak pernah nampak ni muka ni. Rupanya Pokemon dalam masjid ni. Abu Dujana sudah mengambil pedang daripada Rasulullah. Setelah mana mengambil pedang daripada tangan Rasulullah, langsung dia berjalan mengelilingi barisan kaum muslimin dengan cara yang amat angkuh. Dia berjalan, tetapi tindakan ini tidak dilarang oleh Rasulullah. Bila Rasulullah kata siapa yang boleh pegang pedang ni berani melawan musuh Rasulullah, Rasulullah bila ada orang yang mengejek dia, orang yang mengedik dia, dia kata siapa yang boleh pergi pancung kepala orang tu. Orang yang berani sangat mengejek Rasulullah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah demikian. Bila demikian ada orang yang besar, tegap, tinggi. Abu Dujanah ni pula pendek. Dia tak tinggi sangat, tapi dia nak lawan dengan orang yang gangster besar ni. Dia ambil pedang tersebut, dia pegang saja pedang tu, dia berjalan dalam keadaan yang berlagak sikit. Menginjik tadi dah. Dalam jengkir tadi. Dalam keadaan jengkir tadi, dia berjalan dalam keadaan tunjuk dia hebat. Abu Dujanah. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah sebut, ini adalah gaya berjalan yang dimurkai oleh Allah SWT, kecuali tempat seperti ini. Rasulullah kata, nak ajar apa dia? Orang mukmin ni jangan jiwa kecil. Jiwa orang mukmin ni jiwa besar. Jangan cepat mengalah dalam hidup kita. Bila kita sebut kita mukmin, jangan kita kata, oh tak boleh lawan, nak berniaga dengan orang yang dah lama, orang yang tak beriman pada Allah ni. Dah lama dah dia berniaga. Kita pula baru nak berniaga kecil pula tu. Jiwa besar sikit. Jangan kita jiwa yang kecil. Ramai kan orang yang jiwa kecil, dia kalah sebelum mana dia masuk di medan. Dia kalah sebelum mana masuk di medan. Islam tak nak demikian. Islam nak suruh di kalangan kita ni berjiwa besar. Kita jangan kita cepat mengalah dalam urusan-urusan setiap ujian-ujian yang kita nak lalui. Kadang-kadang kita tengok saja, kita rasa kalah dah. Tak mampu nak. Jiwa ni bukan jiwa mukmin. Jiwa mukmin mesti kita mengharungi setiap keadaan yang kita lalui dalam hidup kita. Kita ni yang tu dah kita tak berani keluar kotak, dia panggil. Dalam istilah kita, berfikiran kecil. Dalam orang yang berfikiran besar, dia berani keluar daripada cara berfikir yang biasa. Bila dia berani ni, akhirnya dia akan diberi kekuatan dalam jiwa mereka. Perkara ini menunjukkan bahawa setiap bentuk kesombongan yang diharamkan dalam situasi biasa terhapus keharamannya dalam situasi perang. Biasanya sombong ni benda yang dilarang dalam agama. Tapi Islam suruh bila kamu kena belakang sombong, bila kamu dah berada di medan perang. Sombong, yang jalan, yang bawa tongkat, Rasulullah kata jangan bawa tongkat. Nak pergi perang bawa tongkat juga, buat malu company. Nak pergi perang tapi bawa tongkat. Musuh tengok saja daripada jauh, musuh kata kalah tu. Kita lawan orang yang bawa tongkat. Bawa tongkat pun tak boleh dah. Rasulullah tak nak. Ataupun Rasulullah kata pada dia, kalau kamu beruban, kamu disunatkan inaikan rambut. Bila kamu pergi pegang, jangan kamu pergi pegang dalam keadaan yang kamu ni dalam keadaan beruban. Maksudnya bagi orang lelaki ni kena sunat. Rambut dia tu jangan bagi nampak putih, bagi nampak yang disebut dengan warna merah, menunjukkan bagaimana kekuatan yang tersendiri pada mereka. Ini orang Islam lah, cara dia kita. Maknanya ada masa-masa tertentu Islam suruh kita ni nampak tegak sikit. Bila misal contoh pergi semayang, bila pergi semayang tu biar nampak tegak sikit. Jangan kita ni nampak malas je. Pergi semayang tu langgar tiang-tiang langgar dinding-dinding. Nak pergi semayang ni, orang nampak Allah memang teruk betul lah. Nak pergi solat, ataupun kita nak menderma. Bila nak derma tu masam je muka. Jangan. Bila kita nak menderma ni, biar manis sikit wajah. Bagi waktu mana kita nak menderma tersebut, kita rasa Alhamdulillah aku diberi peluang oleh Allah. Kita pun masukkan dengan beg-beg semua sekali. Cara demikian. Sombongnya kita di saat tersebut. Padahal beg tu kosong, dia tak ada apa-apa. Tapi nak sebutnya, kita ni tak pernah rasa rendah diri. Dalam kita buat benda yang disuruh oleh Allah, benda yang dalam beragama, Islam suruh kita ni rasa besar pada diri kita dalam kemuliaan dalam hidup kita.
Di antara bentuk kesombongan yang diharamkan pada Muslim ialah berjalan dengan cara yang sombong dan juga bongkar. Tetapi hal tersebut menjadi kebaikan di medan perang. Ini cara pada macam mana sebutlah. Kita ni, bila orang tanya kerja apa? Suri rumah, lemah, lesu. Kita ni jangan kita rasa demikian. Habis tu, orang kita pun bila nak pergi dengan kuliah pun pakai baju-baju biasa je. Jangan, pakailah baju lawa-lawa sikit, baju raya tiap-tiap hari. Pada kita ni, nak sebutnya kita ni, biar nampak kita ni, orang mukmin ni orang yang mulia. Dengar belajar ni bukan dengar macam biasa, tapi kita pakai pakaian yang cantik, yang kita rasa bukan kita nak menunjuk, tapi kita nak bagi kekuatan pada jiwa kita. Islam benarkan demikian. Solat sama juga. Ni solat kain sembahyang pun tak bergosok. Kadang-kadang kita tengok solat tu pun kain sembahyang pun kuning je kain sembahyang. Berapa tahun dah tak basuh. Jangan demikian. Pakailah pakaian kain solat yang hebat. Dengan tujuan apa dia? Nak bagi tahu, ya Allah, aku tak pernah lemah dalam hidup aku. Bukan ada nak tunjuk pada orang, tetapi kadang-kadang kita nak ajak, nak sebut, Allah kurniakan kenikmatan pada aku gunakan nikmat ini untuk mentaati perintahkan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Fahaddis. Allah sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tiap-tiap nikmat yang Allah kurniakan pada kamu tu, hendaklah kamu sebut-sebut ataupun kamu tunjuk-tunjuk. Kenapa kamu tunjuk-tunjuk ni? Bukan kamu nak diri kamu jadi sombong, tak, tetapi dengan tujuan nak suruh kamu tunjuk bahawa kamu tak mengalah dengan syaitan, dan jiwa kamu ni jiwa yang besar pada diri kamu. Jangan mengalah kita dalam hidup. Bila kita mengalah, yang menyebabkan syaitan akan berjaya. Dalam rumah tangga sama juga. Rumah tangga kan, kitanya bila nampak suami kerap sangat main WhatsApp, kita WhatsApp banyak sikit pada suami. Senang kita. Biar suami jenuh nak menjawab WhatsApp kita. WhatsApp jenuh. Kita lawan sikit. Tengok suami WhatsApp dengan orang lain. Misal contoh, kau buat WhatsApp dengan orang, kita sebut demikian. Kita pun jangan mengalah. Jangan kita kata, alah, mentang-mentang lah aku dah tua, mentang-mentang lah aku tak. Jangan mengalah. Dalam hidup kita mesti rasa kemenangan dalam jiwa kita. Di antara bentuk kesombongan yang diharamkan ialah menghias rumah ataupun bekas dengan emas dan juga perak. Kita menghias rumah dalam keadaan yang melampau-lampau. Islam larang. Kerana itu dengan tujuan untuk kamu nak tunjuk kesombongan, ataupun bekas dengan emas dan juga perak. Tetapi menghiasi alat-alat perang dengan senjata, dengan emas dan perak, tidak dilarang sama sekali. Tengok cara Allah nak suruh. Bila kamu nak tunjuk dengan senapan kamu, dengan pedang kamu tu dihiasi dengan emas dan perak, Islam tak larang. Kenapa nak suruh musuh ni jadi gerun? Musuh ni jadi, jangan main orang Islam. Orang Islam ni jangan main-main. Kerana dia mempunyai kemuliaan yang tersendiri, dan dia sudah menang sebelum mana dia bertempur. Ini cara dalam kehidupan orang mukmin. Kesombongan yang ditampakkan di sini dalam situasi perang, pada hakikatnya hanyalah merupakan ungkapan kewibawaan Islam di hadapan musuh-musuhnya. Di samping merupakan perang saraf yang tidak boleh dilupakan fungsinya bagi kaum muslimin. Dia panggil psycho. Kita mesti psycho awal. Dalam orang yang nak tempur kan, bila kita tengok orang yang nak tempur dan sebagainya, dia mesti ada yang disebut dengan kekuatan yang tersendiri. Sebelum daripada dia nak lawan tu, dia dah psycho dah awal-awal. Ini kekuatan yang kita tengok orang main bola ke, ataupun orang yang terlibat dalam apa sahaja pun, demikianlah dia akan hadapi keadaan yang dilalui dengan penuh keyakinan pada mereka. Kisah ini sememangnya berkait dengan diri kita juga. Sifat sombong sememangnya dimurkai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia boleh digunakan ketika mana kita berhadapan dengan peperangan. Sombong ni Islam larang. Tapi bila kita berada di medan persaingan ini, Islam suruh. Maksudnya demikian. Islam suruh kita tunjukkan kehebatan yang tersendiri. Tetapi dengan keadaan kamu kena kawal diri kamu. Jangan sampai peringkat kamu menjadi sombong. Bila kamu jadi sombong melampau diri kamu, di waktu ini kamu sudah berjangkit dengan penyakit iblis.
dalam hidup mereka. Tujuan untuk menjadikan musuh-musuh Islam berasa gentar dan juga gerun. Dalam perjuangan Islam, walaupun nampak pada zahirnya kalah, tetapi kita tidak pernah kalah kerana kemenangan itu sudah ada dalam jiwa orang Muslim. Ini dalam perjuangan Islam demikian juga. Jangan cepat kalah kita. Orang Islam ni, dia kata, tak boleh kita tak menang kita sebab orang kafir ramai. Islam ni dia bergantung dengan pertolongan daripada Allah. Jangan kita sibuk sangat dengan fakta ni. Cuba tengok fakta ni Ustaz. Fakta ni kita kalah. Kalau kita dalam keadaan macam ni, tak menang kita. Jangan. Bahkan kita ni, kita ada tempat bergantung. Yang besar ialah Allah dalam pergantungan dalam hidup kita. Bergantung dengan kemenangan ni bukan daripada kekuatan kita. Allah yang kurniakan. Tu'til mulka man tasha wa tanzihul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah sebutkan kuasa ni siapa yang bagi? Allah. Qulillahumma malikal mulk. Allah lah yang memiliki kuasa. Tu'til mulka man tasha. Allah bagi pada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzihul mulka mimman tasha. Allah boleh rentak daripada siapa yang Allah nak kehendaki. Kalau nak kira dengan majoriti jumlah, misal contoh, kalahlah jumlah yang disebut dengan Rasulullah 313 orang lawan dengan 1000 orang dalam perang Badar. 1000 orang nak lawan dengan 313. Tapi di sudut logiknya kita kata memang kalah. Logiknya demikian. Tapi Islam tak. Menang. Allah bagi kemenangan. Dalam perang Mu'tah, misal contoh, bila umat Islam 3000 orang nak lawan dengan musuh seramai mana? Seramai 250,000 orang. 3,000 nak lawan dengan 250,000, tak mungkin menang. Tapi dalam keadaan demikian, Islam bagi kemenangan. Walaupun gugur syahid, ramai sahabat-sahabat yang gugur syahid, tetapi Islam ajar dalam hidup ini jangan kamu mengalah. Kerana Islam tak pernah ajar dalam hidup kamu ni jadi kalah. Kita kan, kalau kita kalah kan, dalam rumah menyorok bawah katil lah kita. Kalah dengan hantu. Igawan hantu ni kan. Igawan hantu ni, ramai orang kita ni tak naklah duduk kat rumah seorang-seorang. Kenapa tak nak? Hantu ni semua. Padahal tak pernah lagi orang mati kerana kena gigit pada hantu. Tak ada lagi dalam jarah kita kan. Dalam hidup kita ni, kita dulu baca buku-buku cerita hantu, kena cekik dekat tengkuk, kemudian keluar darah. Kita cari siapa sebenarnya mati. Tak ada pun. Tapi ni cara orang kita ni diigaukan dengan igauan demikian. Akhirnya kita ni takut. Bergerak langsir sikit, langsir bergerak je. Hantu. Lepas tu orang lain pula sebut. Anak-anak kita kata, Mama, hantu kan? Kita pun mula-mula jawab, tak. Lama-lama, memang hantu lah. Ni dia akan jadi demikian. Kerana kita kalah dengan sebelum daripada kita berada pada yang sebenar. Jangan. Ada seorang hamba Allah, Ustazah. Dia cerita, ni cerita Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz. Dia cerita pada anak ingat lagi. Bila anak tanya pasal masalah hantu ni, waktu mana anak balik daripada solat subuh, anak tanya sekali dia, hantu ni macam mana? Anak tanya waktu mana anak duduk atas rumah. Dia kata hantu ni orang Melayu kita dia buat. Dia kata pernah sekali ada Ustazah Wan Asma, Allah yarhamah. Ustazah ni dia cerita pada Tok Guru, Allah yarham Tok Guru. Dia kata dia duduk kat rumah sewa. Satu malam tu bunyi kuat, dia kata. Bunyi ribut dengan petirnya. Kemudian dia duduk kat rumah sewa seorang-seorang. Itu belajar. Tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Dia baru nak tidur. Ketuk pintu ni, dia pun bangun. Dia pergi duduk dekat, dan dia berdiri dekat pintu tu. Dia tengok tak ada orang. Dia pun tutup balik. Bila dia tutup balik pintu tersebut, dia pun pergi bagi. Bagi yang sekejap, bunyi pula. Tok pintu. 2 kali. Kali yang kedua, dia bingkah bangun. Berani dia. Ustazah, Allah yarhamah Ustazah Wan Asma. Kata, dia pergi ke pintu tersebut, dia buka pintu. Bila dia buka pintu, tengok, tak ada. Dia tanya, siapa? Dia tanya. Siapa? Tak ada juga. Dia pun tutup balik. Dia pun tidur. Dia tidur 2-3 kali dalam ribut begitu, hujan. Dia ketuk, bunyi lagi, tang, ketuk
pintu, suruh buka pintu. Dia pun pergi. Pergi kali yang ketiga, buka lagi, tengok tak ada lagi. Ini Allah yarham Tuan Abdul Aziz, dia cerita pada anak. Lepas tu dia tidur, dia bagi. Dia bagi tu, bunyi pula ketukan yang keempat. Kali yang keempat dia kata, dah aku nak tidur. Dia kata, hantu jangan kacau aku lagi dah. Dia kata, aku nak tidur, dia sebut demikian. Dia sebut demikian, lepas pada tu tak ada terus. Tak ada terus. Katanya Allah yarham Tuan Abdul Aziz, dia cerita, dia kata, kita ni kena kuat. Kita ni kena berani. Bila kita berani, dia jadi penakut terus. Kalau kita jadi penakut, lagi dia kacau. Lagi dia kacau. Dalam hidup kita ni, jangan kita jadi rasa takut. Bila kita takut, macam kita dengan orang jahat. Bila kita ditakut dengan orang jahat, tengok orang jahat, kita rasa takut. Lagi dia tunjuk berani. Cuba kita tunjuk berani. Bila kita tunjuk berani, dia pun jadi takut. Kerana keberanian kita. Sekarang tembok nak sebutnya, cuma sekarang tembak lah, tak ada masalah. Tapi nak sebut pada diri kita je, dalam keadaan yang kita ni jangan jiwa kecil, biar jiwa kita ni jiwa yang besar. Orang mukmin ni, dia kena ada perasaan dalam hidup dia, kekuatan yang tersendiri dengan jiwa yang besar dalam diri dia. Tengok Kengga tu kan, anak cerita. Banyak kali anak sebut, cuba belajar dengan kekuatan Kengga. Kengga tu dia kecil je, halus je. Bila dia nak gigit orang tu, terjongkit ekor-ekor dia. Punggung dia tu kan, naik tu. Padahal dia kecil je. Tapi, dengan kekuatan semangat dia sendiri, bila monyet itu besar pada dia, dia naik saja panjang. Bila tengok Kengga meluruk, monyet itu turun. Kenapa monyet itu jadi turun? Kerana kuatnya jiwa Kengga. Jiwa Kengga tu jauh lebih besar. Padahal dia nak tahankan kelapa. Kengga pun tak makan kelapa. Kengga pun tak makan kelapa. Tapi oleh kerana datang nak ganggu tempat dia dan sebagainya, ni keadaan yang berlaku dalam hidup kita demikian. Kisah ini sememangnya berkait dengan diri kita, sifat sombong pada diri kita. Dalam hidup seorang mukmin, dia tak pernah mengalami rasa kekalahan. Orang mukmin demikian. Sebab itu kita kena bersiap sedia dengan jiwa yang besar pada diri kita. Kita kena lakukan persiapan. Di saat kita dikenakan tekanan dan ujian, bagaimana teruk sekalipun, janganlah menampakkan kekalahan jiwa. Kerana sekarang kena uji, kena kata, kena apa, jangan kita lemah. Jangan kita biar pada diri kita ni, kita lemah je tu badan kita. Lesu je. Orang kata, kenapa dia nampak senyap je? Ada orang kata pada saya dia sebut. Tak. Islam tak ajar demikian. Bila orang kata apa pun pada kita, kita kata, Alhamdulillah, aku diberi peluang oleh Allah untuk dapat pahala. Nah, Allah bagi pada aku ni pahala yang banyak. Jangan kita ni, tak nak lah. Kita kan, kalau kena kata pada ipar dua, misal contoh. Balik kampung, ipar dua menyindir kita. Asyik makan, masa makan nampak, katanya ipar kita. Bila orang masak tak ada, kita pun mula terasa hati. Bagi tahu suami, jom terbalik lah. Tak nak lah. Misal contoh yang berlaku, banyak ni kikir begini ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Ataupun kena sindir sikit pada mak mertua, masak tak sedap. Yang kita mak mertua tanya, tak belajar ke dulu? Mak mertua tanya, bila kita masak tak rasa sama dengan dia rasa, kita kata belajar. Ni satu resepi, kita sebut demikian. Kita jawab, ni satu resepi. Resepi yang mak makan dahulu, resepi lain. Ni resepi baru pula, kita sebut. Kita nak cover diri kita. Ini nak sebutnya satu cara dalam hidup kita. Jangan kita rasa rendah diri. Bila orang kata pada kita, kita down perasaan kita. Bila down, yang ni pun yang mereka nak. Tujuan apa yang mereka, setiap kali mana orang kata pada kita, tujuan nak suruh kita ni lemah, lesu. Tapi agama ajar, kamu jangan lesu, jangan kamu lemah. Tetapi kamu akan rasa diri kamu ni sentiasa kuat dalam keadaan pada diri kamu di saat mana jua sekalipun pada kamu. Dalam hidup kita ni, kita kena lakukan persiapan di saat kita dikenakan tekanan dan ujian. Bagaimana teruk sekalipun, janganlah menampakkan kekalahan kita. Kalau orang lain nampak kelemahan kita, maka di waktu ini akan menanglah syaitan yang sememangnya mahu melihat kekalahan kita itu. Jangan kita jadi lesu, tak bermaya. Kadang-kadang
sampai tak buat apa-apa, tak boleh nak buat apa-apa. Kerana dia sering kali dikatakan orang tentang diri kita, sehingga kan kita mengalah dalam hidup. Sebagai contoh, mengajar ilmu. Mengajar tidak boleh dalam keadaan sambil lewa, walaupun kita sakit, lemah dan tidak daya. Buang sifat itu kerana jika kita tunjukkan kelemahan di hadapan pelajar-pelajar, mereka juga akan lemah dan tidak bersemangat. Proses pembelajaran boleh terbantuk dan terganggu. Macam mana ni kan? Bila anak datang mengajar, contohnya, anak pun mengajar, kita baca, rasa ramai yang tidur. Ramai yang tidur. Dengar je yang ustaz sebut. Tapi walaupun kita ni letih macam mana pun, kita kena sebut dalam keadaan yang kita, intonasi kita, daya kita, kesungguhan daripada diri kita. Perhatikan tengok hari Jumaat kan. Hari Jumaat, ramai mana orang yang tidur. Tengah semua khutbah Jumaat. Kenapa? Kerana tak ada usaha suara. Intonasi tetap menarik langsung. Masing-masing dalam keadaan yang kadang-kadang baca statik je. Baca Rasulullah. Bila Rasulullah khutbah, merah muka Rasulullah. Ubah wajah Rasulullah. Macam Rasulullah nak arahkan kepada pasukan tentera. Tiap kali mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Rasulullah akan keluar daripada mulut Rasulullah cara yang sepatutnya, dan Rasulullah arahkan seolah-olah gambaran di hadapan Rasulullah ini adalah pasukan-pasukan tentera yang sedang berjuang di saat demikian. Ini keadaan yang berlaku di kalangan tentera Islam. Cara demikian juga kita. Bila kita perhati orang kita, kalau dia mengajar je, nyak slow je. Bila slow je, dia akan lemah je orang yang mendengar pada dia. Atau jangan intonasi kita dan sebagainya beza dipanggil demikian. Mana kan orang khutbah Jumaat ni, tengah khutbah Jumaat, marilah kita sama-sama, dia baca je, marilah sama-sama kita berjimat cermat di musim kemarau yang panjang ni. Kat luar tu hujan. Kat luar tu sedang hujan. Marah apa hujan? Kadang-kadang ikut teks kan. Ikut teks sangat. Jemaah teruk betul tu iman. Ini baca saja. Sian kadang-kadang dah pergi. Dia sepatutnya khutbah Jumaat ni fungsi untuk menyampaikan maklumat. Ini lebih hebat daripada maklumat daripada WhatsApp dan sebagainya. Maklumat yang sahih dalam ajaran agama. Tapi sayang kita tak gunakan medium ini. Medium nak menguatkan orang Islam. Hari Jumaat dia jadi lesu je. Padahal patutnya khutbah Jumaat ni khutbah yang penuh bertenaga. Ni kadang-kadang naik Tok Imam pun tak bertenaga. Tok Imam pun tak bertenaga. Yang naik itu umur 70 lebih dah umur. Tok Imam, kita jadi pelik, kita jadi demikian. Anda ingat lagi waktu mana anda belajar di Mesir, naik khatib tu, syekh yang tua dah dia. Dia naik tu khutbah. Orang terpaksa pimpin dia naik khutbah. Bila dia khutbah, macam budak umur 20-an. Bila dia khutbah tu, membakar semangat. Syekh Muhammad Kes, seorang buta mata. Tapi buta mata dia, bila dia khutbah, macam orang celik. Bagaimana hebatnya khutbah dia tu, menggegarkan masjid. Orang tu bila dengar khutbah dia tu, bersemangat dengar. Ini baru betul. Ni kadang-kadang kita ni naik mula-mula tu, Alhamdulillah. Naik je, Alhamdulillah. Dengar tak dengar, Alhamdulillah. Selalu makmum. Kenapa boleh khatib macam ni kita ni? Lemahnya orang kita. Raya kan, khutbah raya. Patutnya ceria meria lah khutbah raya. Khutbah raya pun sama je dengan khutbah Jumaat. Sama je, jadi tak ada ruh. Patutnya ni lah masa kita nak bagi tahu tentang sesuatu benda yang patut berlaku di dalam hidup kita. Cerita tentang bagaimana hadapan kita, bagaimana perjalanan beragama. Tapi oleh kerana jiwa kita kecil, bila jiwa kita kecil, kita tak ada berkeupayaan untuk kita jadi demikian. Yang jadi masalahnya, Tok Imam ni kadang-kadang dia tak sedar diri. Minta maaf ni marah ke Tok Imam tadi. Dia tak sedar diri dia tu tak berkeupayaan. Kadang-kadang depan dia tu jauh lebih alim daripada dia, orang depan dia. Tapi oleh kerana dia status dia Tok Imam dah lama, tak nak turun jadi Tok Imam. Aku dah lama dah makan garam daripada orang depan.
Kadang-kadang bagilah peluang pada ustaz-ustaz yang lebih jauh bahasa dia, ketinggian ilmu dia dan sebagainya. Kadang-kadang yang depan dia tu profesor-profesor. Kadang-kadang yang depan dia tu doktor-doktor yang dalam bidang agama yang lebih hebat. Dan bahasa mereka pun hampir oleh kerana dia sebut ni bimbangnya dengan kekuatan bagaimana jatuhnya kuasa dia. Ana ada sekali pergi ke masjid, pergi pengaman. Bila ana masuk dalam satu masjid, Tok Imam tu tengok ana masuk, dia terus pergi duduk tempat Tok Imam tu. Terus tempat Tok Imam, dia duduk, takut kita nak naik khutbah. Bimbang dia. Lepas tu orang cuit dia bagi tahu Ustaz Ahmad Zuki datang. Duduk di masjid tu. Bila orang cuit pada dia tersebut, dia buat tauti. Tak, bila masa khutbah, dia naik terus.